Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hai. Hai. Yes. Yo. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Okey, diharapkan setiap minggu apa yang kami ketengahkan, jangan you all ambil macam dengar je lepas tu terus Ambil lengah. buat bodoh. Campak. Ambil lengah. Ambil Lengah. Ambil lengah. Lengah. Ambil sambil gitulah. Sambil. Hai, baru mula. Maafkan kita punya bahasa ya. Betul. Kita punya vocabulary ni hancur, lebur. Lebur raya. Berkecai. Yes. Okey, topik kita hari ini ialah pasal ayat kursi. Wow, ayat kursi. Yes. Daripada dulu semua kadang mak-mak bapa-bapa semua nasihatkan anak dia kau baca ayat kursi, hafalkan ayat kursi. Ayat kursi ni bagus. Nanti setan, jin semua lari bla 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 bla. Ada pula bila baca ayat kursi dia cakap, baca ayat kursi dia pun ikut juga baca. Terus tak jadi baca tu cabut lari pensan. So ada pula yang macam mana tahu Ustaz, macam 50-50. Betul ke ayat kursi ni powerful? Tapi tak menjadi pun, dia ikut baca pun, dia ketawakan pun. So sekarang kita nak cerita sikit sebanyak mengenai ayat kursi, sejarahnya mungkin. Daripada mana, kenapa, siapa yang turunkan, bukan siapa turunkan, siapa yang suggest untuk baca ayat ni untuk hapuskan syaitan, jin dan sebagainya. Ya, macam tu. Okey, faham. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, kita tak adalah macam formal macam itu kan. Kita just be chill. Kita relax, chill. Jadi semua lapisan masyarakat boleh dengar, boleh relax. Dan dapat terimalah insya-Allah ya. Ya. Okey, kita cakap pasal ayat kursi. So ayat maknanya ayat. Kursi, kenapa boleh namakan kursi? Dulu kan masa kecil kan baca ayat kursi. Apa asal nak baca ayat kursi ni? Dengan kursi ni je. Sebab nama sama kan? Betul. So kursi adalah menunjukkan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kursi. Wasi'a kursiyuh samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Okay. So sebelum kita masuk ke dia punya bahagian-bahagian pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa macam syaitan ni ataupun jin ni dia boleh ikut sama-sama dengan kita ketika kita bacakan, ataupun ketika kita baca dia boleh ketawakan. Itu kita letak tepi dulu. Kita kena faham dulu dia punya sejarahnya. Okay? So daripada sejarahnya kita faham dulu, dan juga kalau boleh kita faham maknanya sekali. So ramai orang ketika baca ayat kursi dia tak faham maknanya. Dia hanya baca disebabkan apa? Disebabkan dia tahu dalam diri dia bahawasanya ayat ni untuk apa? Untuk halau jin. Ayat ni untuk halau syaitan. Ayat ni sebagai perlindungan. Tapi ketika kita baca tapi kita tak faham maknanya, macam mana kita nak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak faham? Kan? Jadi kalau boleh kita faham dulu maknanya, baru insya-Allah dia akan lebih berkesan dalam kehidupan kita. Okey, baik. Jadi pertama sekali kita tengok daripada ayat kursi itself. Ayat kursi, mungkin kita boleh baca sama-sama? Kita baca sama-sama. Dah agak dah. Kita boleh baca sama-sama. Jadi mungkin daripada segi makharijul huruf, maknanya daripada sebutan kita, yang mungkin kita sebutan kurang, kita boleh perbetulkan pelan-pelan. Okay? Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum, bukan kayyum. Ingat, saya banyak dengar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan kayyum, qayyum. Qaf, bukan kaf. Satu silap dah. Tuh. Ini bukan hanya untuk kita, termasuk untuk saya sendiri sebagai peruqyah. Lagilah peruqyah untuk mengubat orang, kita kena jaga kita makharijul huruf, kita punya sifat huruf, kita punya dengung, kita punya pembacaan kena betul, ikut tajwid. Artikulasi betul ya. Jangan sampai kita nak ruqyah sini, ruqyah sana, ruqyah sini.
Tapi kita punya sebutan kita ke mana? Lari. Jangan sampai gitu. Okay? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu. Bukan la ta'khudhuhu. Bukan ain. Tapi hamzah. La ta'khudhuhu. Jangan la ta'. Ta' dengan ta' lain. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa biizni. Bukan izni. Bukan z. Tapi idh. Dha. Biizni. Izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Bukan min ilmihi, tapi min ain. Min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a, bukan wasi'a. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Okey. Kita kena faham, bila kita dah perbetulkan kita punya sebutan huruf, baru kita fahamkan maknanya. Yang bermaksud apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang bermaksud Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha hidup, yang kekal, lagi terus menerus menguruskan makhluknya. Itu maknanya. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Yang bermaksud apa? Tiada yang dapat memberi syafaat. Syafaat tu maknanya apa? Pertolongan. Syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa izinnya, biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka. Mereka ni maknanya siapa? Kepada siapa di hadapan mereka tu yang membacanya tu. Baina aydihim wa ma khalfahum, dan apa sahaja yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala melainkan apa yang dikehendakinya. Kemudian wasi'a kursi. Sebab itu dia ambil kata ayat kursi adalah daripada sini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Maknanya apa? Kursinya Allah Subhanahu Wa Taala meliputi. Kursi ni maknanya bukan Allah ada kursi-kursi, tapi kekuasaannya. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kursi Allah Subhanahu Wa Taala meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dalam ayat kursi ni, yang ayat yang terakhir ni yang paling power sekali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang bermaksud apa? Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak merasa berat memelihara keduanya. Keduanya itu apa? Bumi dan juga langit. Maknanya bagi Allah untuk settlekan apa sahaja kat bumi, masalah kat bumi, masalah kat langit, bagi Allah sangat senang sekali. Tak rasa berat. So itu maksudnya. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tinggi lagi Maha besar. So ini menunjukkan bahawasanya kat dalam sini ada unsur akidah. Maknanya ada unsur kepercayaan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu menjaga apa sahaja, masalah apa sahaja yang kat bumi, apa sahaja kat langit. Dan Allah SWT tak pernah tidur. Dan tak pernah lelah. Tak pernah penat. So maknanya, kena ada keyakinan kat situ. Bahawasanya Allah akan jaga kita. Dan ketika kita baca ayat kursi ni,
perlu kita baca dengan penuh keyakinan. Maknanya penuh dengan khusyuk, penuh keikhlasan dan penuh keyakinan bahawasanya Allah akan menjaga kita ketika kita baca ayat kursi. Bagi siapa sahaja yang meruqyah, kalau boleh diulang lagi. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. 3 kali. Okay? So, kurang-kurangnya 3 kali. Kalau nak tambah 7 kali, 11 kali is up to you. Tak ada masalah. But that's the part yang paling power sekali. Dan syaitan sendiri ataupun jin sendiri tak boleh ikut the last part. Kalau dia boleh ikut sekali, ulang lagi. So, dia ikut sama-sama. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sama, saya pernah ruqyahkan seseorang ni. Kemudian ketika saya bacakan ayat kursi, dia bilang dia hafal ayat kursi. Saya bilang dengan dia, okey, kalau awak hafal, awak cuba baca. Dia baca. Allahu la ilaha illa. Tapi tajwid ke mana? Kemudian dia baca cepat. Seperti tak menghayati. Kemudian yang last kali dia pun baca cepat. Wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Seperti itu. Saya bilang, kenapa baca cepat-cepat? Baca pelan-pelan. Perlu ada penghayatan. Kalau memang Islam, kalau memang tahu, hafal, baca pelan-pelan. Kemudian saya bilang, kita baca 3 kali, jom. Saya bilang dengan dia, okey, kita baca sama-sama. Betul lah, dia ikut baca sama-sama. Dia baca sama-sama. Dia baca sama-sama. Yang pertama tu, wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, lepas. Yang kedua, dia start to melemah. Dia start. Ketika dia melemah tu, dia terus jadi turun. Saya tepuk dia. Hey, nak baca sangat kan? Bacalah. Jom. Belum lagi. Masih ada 2 lagi nak baca ni. Bila nak masuk wala yaudu hifzuhuma yang last tu, dia tak boleh baca. Saya tepuk lagi. Kata ya tadi nak baca. Bacalah. Cepat. So saya suruh dia baca. Dia baca. Yang last punya, dia terus ada lembek dah. Yang third ayat kursi dah tak boleh baca. Dia bilang lain kali jangan sombong. Kalau hafal, jangan nak sombong dengan orang. Amalkan baik-banyak. Saya bilang seperti itu. So kadang-kadang untuk jin ni, kadang-kadang kita boleh dakwah seperti itu. Okay? So maknanya kita kena faham maknanya agar kita dapatkan dia punya result dia 100%. Okay? Sekarang kita tengok daripada sejarah daripada ayat kursi. Dia sebetulnya pernah terjadi kepada Abu Hurairah. Okay? Pada Abu Hurairah, jadi waktu itu Abu Hurairah tengah menjaga tempat simpan makanan. Okay. Jadi pada suatu ketika ni Abu Hurairah tengah jaga, kemudian dia nampak ada seseorang pemuda ni, dia masuk ke dalam tu, nampak tengah nak curi. Kemudian Abu Hurairah tangkap dia. Dia bilang, aku nak bawa kau ke Rasulullah SAW. Aku nak bilang Rasulullah SAW, kau nak curi barang-barang makanan. Dia bilang, jangan. Jangan hadapkan aku ke Rasulullah SAW. Aku takut. Dia bilang, aku janji, aku tak akan datang lagi. Dia bilang gitu. So Abu Hurairah pun kesian, dia lepaskan. Tapi bentuk seperti manusia biasa, dia lepaskan. Besok malam dia datang lagi lah. Dan Abu Hurairah tangkap dia lagi. Sama juga, that same conversation. Dia janji lagi, tak akan datang lagi. Abu Hurairah pun, lepaskan. Tak. Hari yang ketiga, pun terjadi, dia datang lagi dan dia nak curi lagi. Abu Hurairah tangkap dia, dia bilang, sudah. Ini yang ketiga kali aku nak bawa ke hadapan Rasulullah SAW. Dia bilang apa? Jangan bawa. Aku akan ajarkan satu benda yang apa? Yang jin-jin dan syaitan akan takut. Abu Hurairah bilang apa? Apa dia? Kemudian dia ajarkan apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai habis. Wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian Abu Hurairah lepaskan. Kemudian pergi ke Rasulullah SAW dan beritahu kepada Rasulullah SAW daripada hari pertama, kedua dan ketiga. Maka Rasulullah SAW katakan bahawasanya itulah syaitan. Dan dia berbohong hari pertama, bohong, 2, ketiga pun dia bohong. Kecuali yang terakhir. Iaitu yang ayat tentang ayat kursi, itu dia jujur. Itu pernah jadi pada Abu Hurairah. Dan juga pernah terjadi kepada Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab pun pernah terjadi juga. Sama juga. So Ubay bin Ka'ab ni orang yang pemurah, orang yang selalu sedekah. Jadi dia ada satu tempat yang biasa dia simpan dia punya kurma dia. Dan kurma ni biasa disedekah-sedekahkan. Sama juga. Ada seorang, tapi di sini bukan seorang lelaki pemuda, tapi lebih kepada
al-ghulam al-muhtalim. Gulam muhtalim maknanya pemuda yang sudah balik lah. Maknanya dia dah faham tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan dia muncul seperti itu. Kemudian Ubay bin Ka'ab tanya, siapa kamu? Jin ataupun manusia? Maka jin tu menjawab, lelaki tu menjawab, ya, jin. Maka Ubay pun mengatakan, cuba berikan tangan kamu. Ketika diberikan tangannya, ternyata tangannya itu adalah tangan anjing dan rambutnya pun adalah rambut anjing. Ini dalam hadis Nabi SAW. Maka Ubay pun bertanya, beginikah makhluk yang bernama jin? Maka jin tu pun berkata, bangsa jin semua sudah tahu bahawa di kalangan mereka tidak ada yang lebih keras daripada aku. Lalu apa yang menyebabkan kamu datang kemari? Tanya Ubay tersebut. Maka jin itu menjelaskan, telah sampai kabar kepadaku bahawasanya kamu adalah orang yang suka bersedekah, sehingga kami inginkan mendapat bahagian daripada makanannya itu. Maka Ubay pun bertanya kepada jin tersebut, lalu apa yang dapat melindungi kami daripada gangguan kamu? Maka jin tu membuka rahsia, maka dikatakan ayat ini, iaitu ayat kursi. Maka dibacakan ayat kursi Allah. Setelah itu, Ubay bin Ka'ab pun menyampaikan berita ini kepada Rasulullah SAW, dan Nabi berkata kepadanya, si setan itu benar. Si setan itu benar. Ini hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim. Okay. So ini menunjukkan bahawasanya ada dua hadis yang menguatkan tentang adanya kehebatan ayat kursi. Maknanya jangan main-main dengan ayat kursi. Betul-betul, it really works kalau kita baca dengan penuh keyakinan. So kalau boleh yelah, semua orang kalau macam ada anak tu semua macam mana hafalkan macam gini, dari awal mesti bukan baby, macam masih kecil lagi kan, boleh baca, kasih mainkan, kasih baca-baca, nanti besar mungkin insya-Allah dapat hafal semuanya. Ya, ataupun boleh baca sama-sama. Nanti dia akan terbiasa. Jadi cuba daripada kecil tu suruh angkat tangan sama-sama. Kalau tak ada, dia tak angkat tangan pun tak apa. Jadi dia at least dia dengar kita baca kuat-kuat. Seperti itu. Kan. Jangan syak du bukan Bukan syak lain. No syak man. Yes. If that syak they can memorize, how about ayat kursi? Betul. Right. Syak duduk pun boleh ni. Takkan ayat kursi tak boleh? Mesti boleh. Kan? Sebab ada macam panjangnya ayat kursi ni, tapi kan saya dah share kan the previous one, memang nampak macam panjangnya banyak namanya. Tapi kalau again kena bukan pasang niat, kena berdoa lah macam niat. Ya, aku nak belajar lah Tuhan niat. cara gini-gini. Betul, nak kena belajar niat. lah pemudakan lah. Saya kadang belajar lah satu ayat satu hari. Oh, that's good. Satu hari dalam Satu baris saya kira. Satu baris. Satu baris. Lepas tu dah 1 minggu dah dapat semua dah. Alhamdulillah. Kadang satu hari saya ambil 2, ambil 3. Macam tu. That's good lah. Daripada tak ada benda nak buat kan, baik hafal at least satu baris pun jadi. Yeah. And kalau siapa yang dah selalu memang fasih ataupun ingin berpedukan lagi, baca ayat kursi ni dengan baik, amalkan, buatlah zikir mungkin selepas solat, apa tu maghrib ke apa, buat. Sebab itu yang saya buat selalu. Lepas maghrib saya buat. Bagus. Kalau boleh after solat selalu baca ayat kursi. Sampaikan dalam mimpi pun jumpa hantu pun baca ayat kursi. Baik. Alhamdulillah, masya-Allah. Good. Boleh keluar juga Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Pasal ada orang yang ketika kat dalam mimpi tu dia dah lupa nak baca ayat kursi, starting dia macam mana. Saya lawan lagi. Dah tu saya tiup. Full. Macam faham. Wow. Tang ustaz ini macam faham tak? Memang macam faham. Tapi bila dah bangun, takut. Tu macam, apa pasal aku dah mimpi aku berani, bila real life aku penakut ni. Macam tu. Mungkin dia punya tingkatan seram dia lain kot. Tapi kita tahu time tu kita mimpi-mimpi. Betul juga. Kan? Tak apalah. Okey, itu saja pasal ayat kursi. Ada tahu apa lagi? Itu saja. Okey, itu saja. Dan apa-apa pun, kalau misalnya awak balik malam ke apa, baca ayat kursi selalu. Kalau ada yang terketawa ke, mungkin yang ketawa tu nak awak berhenti baca ayat kursi. Jadi tak berjaya nak halang dia. Macam tu. Lawan balik. Wah, cakap orang pandai ya. Betul, memang kita kena buat macam itu. Tapi kalau kena sendiri, tutup longgar. InsyaAllah, okey, boleh. InsyaAllah. Okey, itu saja pasal ayat kursi. Ya. Tak ada apa-apa yang tertinggal pasal ayat kursi ya. Okey. Dan diharapkan apa yang kita kongsi hari ini pasal ayat kursi dapat sedikit banyak memberi semangat untuk awak semua kat rumah untuk lebih belajar, hafalkan dan betulkan cara-cara sebutan ayat kursi. Itulah, dia baca, alamak, aku dah banyak salah ni.
Okay, You boleh insyaAllah. start daripada, mungkin boleh selalu kira buka pocket extra, you hafalkan minit ke berapa sampai minit ke berapa yang kita tadi kita perbetulkan kita punya bacaan, then you selalu ulang balik ke apa. Jadi you boleh lancar insya-Allah. Sekarang app dah ada video capture kan. Awak capture mana yang Ustaz ajar tadi tu kan. Lepas tu dengar je lah pakai tu. Jadi audio ke apa. Jadi you boleh ikut sekali, macam ini. Itu. Okey, itu saja nampaknya. Terima kasihlah kerana sudi temankan kita di minggu tengah hari ni. Dan diharapkan anda semua ceria bersama keluarga. Betul. Nampaknya Ustaz apa nak cakap? Itu sajalah. Tapi minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. You nak keluar rumah, nak balik, baca ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Apa semua baca ayat kursi. InsyaAllah, selagi kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan ada penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita amalkan. Jangan ragu-ragu, jangan segan-segan. Ya, ini minggu terakhir kata orang tu untuk adakan open house. Yang bagi anda kat rumah tu yang sedang open house beraya raya, minggu terakhir nak beraya ni, kalau boleh teruskan, jaga diri, makan pun ala-ala kadar. Okey. Kita pun dari pihak sikit lagi lah daripada pihak tim puaka nak ucapkan selamat hari raya. Betul. Maaf zahir batin. Zahir batin. Kalau daripada dulu 2 tahun lalu sampailah sekarang, kalau ada salah silap ke kegejutan dalam video kami, ada Betul. yang tak cantik, ada yang cantik, ada cakap itu, ada cakap gini, kami mohon maaf banyak. Betul, Kita betul. ni semua budak baru belajar. Betul. Baru umur setahun jagung. Setahun jagung. Kata orang tu setahun jagung tu macam Baru kira. baru belum balik pun. Dia kenapa kena jagung? Kenapa tak benda lain? Okeylah, setahun strawberry. Okey. Orang dah lapar tu nak makan tu. Tengah hari. Okay, makan tengah hari tu. Okey. Okey, apa pun terima kasih kepada Tech Team SG kerana sudi menjadi penaja utama kami. Kalau anda ada apa-apa masalah mengenai rumah, nak beli hartanah, nak cari kedai, cari tempat, bagaimana pun, ada masalah macam mana nak take rumah, ataupun ada orang kat dalam penjara, macam mana nak selesaikan hartanah tu semua, boleh hubung mereka di nombor telefon bawah ni. Ya, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi terbaru. Dan jangan lupa untuk terus support kita Puaka dengan beli kita punya merch di puakasg.com. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri baik-baik. Bye. Assalamualaikum. Dalam Puaka Extra. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin